Seorang lelaki terpaksa menjalani hukuman penjara selama 28 tahun selepas didapati bersalah atas 3 pertuduhan. Apa yang menarik mengenai kisah ini ialah hukuman yang diterimanya adalah petunjuk dari mimpi semata-mata. Adakah mimpi itu benar? Mari ikuti kisahnya. Pada 16 Ogos 1987, seorang wanita berusia 23 tahun, dikenali sebagai wanita T kerana identitinya dirahsiakan sehingga kini, ingin pulang ke rumahnya selepas menikmati minuman keras bersama 2 orang rakan lelaki. Setibanya di rumah, wanita T dikatakan telah jatuh dan tidak sedarkan diri akibat mabuk di depan pintu rumahnya. Semasa wanita T terjaga, dia mendapati ada seorang lelaki sedang memperkosanya. Wanita T meronta-ronta untuk cuba melepaskan diri tetapi tidak berjaya. Dia kemudian diheret ke tingkat atas, disebabkan wanita T cuba untuk melawan. Lelaki tersebut telah memukulnya beberapa kali di bahagian wajah. Selesai melakukan perbuatan terkutuk itu, lelaki tersebut kemudian melarikan diri. Wanita T kemudiannya bergegas keluar menuju ke rumah adiknya yang juga terletak berhampiran bagi mendapatkan bantuan. Kejadian itu menyebabkan bahagian tengkorak wanita itu retak dan sebelah matanya rosak. Dalam keterangan awal yang diambil pihak polis, wanita T gagal mengenal pasti wajah penyerangnya disebabkan keadaan rumah pada ketika itu agak gelap, tetapi dia yakin bahawa penyerangnya itu adalah seorang lelaki berkulit hitam. Sehari selepas mendapatkan rawatan, wanita T yang masih trauma dengan kejadian itu telah bermimpi tentang insiden yang berlaku terhadapnya itu, tetapi sedikit berbeza di mana kali ini, dia berjaya melihat dan mengecam wajah lelaki yang memperkosanya. Lelaki tersebut adalah salah seorang yang dia kenali dalam kejiranannya, iaitu Clarence Moses L., 31 tahun pada ketika itu. Tanpa sebarang keraguan, pihak polis menerima laporan wanita T itu sebagai petunjuk pertama bagi menyelesaikan kes. Berbekalkan laporan tersebut, pihak polis dengan segera menahan dan memberkas Clarence yang terpinga-pinga atas tuduhan merogol. Bagi mempertahankan diri, Clarence menafikan sekeras-kerasnya tuduhan itu dan mengaku dirinya tidak bersalah. Namun wanita T telah memberi keterangan dan membuat pengakuan dengan begitu yakin berdasarkan mimpinya itu bahawa dia mengecam wajah Clarence semasa diheret ke tingkat atas. Pengakuan mangsa yang diilhamkan daripada mimpi itu telah direkodkan secara rasmi sebagai petunjuk kes. Clarence kemudian telah didakwa atas 3 pertuduhan, iaitu melakukan serangan seksual, serangan peringkat kedua dan pecah rumah. Walaupun bukti DNA hasil daripada sampel yang diambil dari faraj wanita T tidak berjaya mengenal pasti identiti penyerangnya, tetapi pihak mahkamah membenarkan pandangan mangsa untuk digunapakai. Selepas seminggu perbicaraan dijalankan, pada 7 April 1988, Clarence akhirnya disabitkan bersalah atas semua pertuduhan dan dikenakan hukuman penjara selama 48 tahun. Semasa menjalani hukuman penjara, Clarence berjaya mengumpul dana sebanyak $1,000 hasil sumbangan banduan lain bagi permohonan kepada mahkamah untuk membenarkan ujian DNA dijalankan semula. Tetapi malangnya, seperti ada konspirasi di sebalik kes ini di mana pihak polis Colorado terlalu tergesa-gesa melupuskan kesemua bukti yang boleh digunakan semula terhadap ujian DNA tersebut, seperti kit ujian, sampel, cadar katil dan beberapa bukti fizikal lain telah dibuang sehingga menyebabkan ujian tersebut tidak dapat diproses. Dia cuba mencabar tindakan pelupusan bahan bukti polis Colorado itu di mahkamah namun gagal selepas kertas cabarannya diketepikan. Keadaan itu membuatkan Clarence akhirnya terpaksa akur kerana tiada jalan lain lagi untuk membersihkan namanya. Pada malam kejadian, Elsie Jackson adalah salah seorang rakan lelaki wanita T yang turut sama mabuk ketika itu. Selepas menghantar wanita itu, kedua-dua mereka bersetuju untuk melakukan hubungan intim dalam keadaan separuh sedar. Pada waktu itulah Jackson tiba-tiba telah menyerang dan memukul wanita T beberapa kali sebelum beredar. Mengetahui ada individu lain yang didakwa atas jenayah yang dia lakukan, Jackson telah memilih untuk berdiam diri dan meneruskan hidup seperti biasa. Sehinggalah kes perbicaraan lain yang berlangsung pada tahun 2005, Jackson telah disabitkan bersalah dan dihukum penjara ke atas dakwaan melakukan serangan seksual kepada seorang wanita lain pada tahun 1992, iaitu 13 tahun yang lalu.
Kes itu membuka peluang kepada Clarence bagi mengemukakan beberapa hujah baru untuk melawan wanita T tersebut. Jackson yang juga tinggal tidak jauh dari kejiranan rumah wanita T lebih menyerupai sifat-sifat penyerang sebenar berbanding Clarence. Mengetahui tentang fakta-fakta ini, Clarence kemudiannya membuat rayuan agar mahkamah membuka semula kes sabitannya berdasarkan petunjuk baru yang diperolehi. Bagaimanapun, rayuan Clarence tidak diendahkan oleh mahkamah. Sehinggalah pada suatu hari pada tahun 2012, Jackson yang telah meringkuk di dalam penjara selama 7 tahun mungkin telah menginsafi atas perbuatan serta hukuman yang sedang dihadapinya. Jackson sendiri menghubungi Clarence meminta surat untuk mengaturkan pertemuannya dengan wakil bagi pihak Clarence di penjara dia ditempatkan. Jackson telah membuat pengakuan dan menceritakan segala-galanya kepada peguam yang mewakili Clarence. Selepas bukti-bukti baru ini disahkan oleh pejabat peguam, mahkamah membuka kembali perbicaraan terhadap kes Clarence berdasarkan pengakuan penuh Jackson tentang perkara sebenar yang berlaku pada 16 Ogos 1987. Permohonan Clarence untuk perbicaraan semula diluluskan pada awal tahun 2015. Pada bulan Disember 2015, berdasarkan kesemua hujah baru berkait Elsie Jackson sendiri selaku penyerang dan teman wanitanya sebagai saksi. Semasa perbicaraan semula kes itu dimulakan, wanita T kembali menjadi saksi utama perbicaraan. Sekali lagi dia mengulangi dakwaan bahawa dia gagal mengenal pasti penyerangnya selepas insiden tetapi berjaya mengecam wajah Clarence selepas mimpi yang dialaminya. Hasil ujian DNA yang dijalankan secara lebih teliti dalam perbicaraan itu telah mendapati mustahil Clarence terlibat dalam kejadian berdasarkan perbezaan antigen DNA yang sangat ketara. Namun Elsie Jackson menarik diri daripada menjadi saksi perbicaraan tersebut kerana enggan mengeluarkan kenyataan yang boleh mensabitkan dirinya sendiri di mahkamah. Ekoran daripada bukti-bukti baru yang didedahkan, akhirnya Clarence Moses L. dapat dibuktikan tidak bersalah dan tidak berada di tempat kejadian ketika itu. Semua sabitan yang jatuh pada tahun 1988 telah ditarik balik dan Clarence akhirnya bebas dari semua pertuduhan selepas hilang usia mudanya di balik tirai besi selama 28 tahun. Selepas dibebaskan, Clarence mengambil langkah drastik melakukan petisyen bagi menuntut ganti rugi ke atas kebebasannya yang telah diragut. Dia bernasib baik kerajaan tempatan Colorado baru sahaja meluluskan satu akta undang-undang pada tahun 2013. Iaitu membolehkan mana-mana individu yang dipenjarakan atas kesalahan yang dibuktikan tidak berlaku untuk menuntut ganti rugi. Petisyen yang dibuat sebagai tuntutan ganti rugi itu diterima pihak mahkamah pada bulan Februari tahun 2019, melayakkan Clarence menerima $70,000 untuk setiap 1 tahun penjara yang telah dijalani. Kiraan itu membolehkan Clarence menerima bayaran pampasan sekitar $2.3 juta. Kejayaan itu diumumkan pada 16 Februari 2019. Tetapi kisah ini tidak tamat di situ. Sehari selepas pengumuman jumlah pampasan yang bakal diterima Clarence, wanita T melakukan permohonan mahkamah untuk menghalang pembayaran daripada dilakukan kepada Clarence. Mangsa kejadian masih percaya Clarence adalah individu yang menyerangnya pada malam tersebut, walaupun semua bukti khasnya bukti DNA sudah pun menunjukkan sebaliknya. Mahkamah menolak permohonan tersebut dan menganggap kes itu telah selesai. Setakat ini belum ada maklum balas daripada pihak wanita T terhadap keputusan mahkamah tersebut.